Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu pendedahan yang luar biasa. 4 kerajaan telah berlalu, tapi masih gagal temui jawapan kehilangan beberapa rakyat Malaysia. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tekan butang subscribe, share video ini, dan tinggalkan komen anda. Pemimpin PKR yang paling saya minati dari segi ulasan dan juga tulisannya, yaitu Hassan Abdul Karim, tampil di Parlimen hari ini memberikan kenyataan yang cukup berani dan luar biasa. Apabila beliau dedahkan, 4 kerajaan gagal temui jawapan kehilangan beberapa rakyat Malaysia. Beliau menulis Malaysia bukanlah negara mafia. Hassan Abdul Karim mengatakan Malaysia bukanlah negara mafia, namun sehingga kini masih gagal mengesan kehilangan beberapa orang rakyatnya sehingga mencetuskan tanda tanya. Itu yang dinyatakan oleh Hassan Abdul Karim. Beliau berkata 4 kerajaan sehingga kini masih gagal menemui jawapan berhubung kehilangan beberapa orang rakyat Malaysia secara misteri. Ini yang membuatkan kita tertanya-tanya. Sama seperti Hassan Abdul Karim, kita pun tertanya-tanya, mengapa Malaysia yang bukanlah sebuah negara mafia, tetapi sehingga kini masih gagal mengesan kehilangan beberapa orang rakyatnya, sehingga ini mencetuskan tanda tanya bukan saja kepada Hassan Abdul Karim daripada Pakatan Harapan Pasir Gudang ini, tetapi juga kepada semua kita yang mengikuti cerita, mengikuti isu kehilangan rakyat Malaysia yang sehingga kini ada yang masih belum dijumpai walaupun telah 4 kali kerajaan bersilih ganti. Semuanya gagal. Ia membabitkan kehilangan aktivis sosial Amri Che Mat, Pastor Joshua Hilmi dan istrinya dari Indonesia, Ruth Sitep, serta Pastor Raymond Koh pada 2017. Joshua Hilmi, rakyat Malaysia hilang. Perkara ini serius kerana negara kita bukan negara mafia, kata Hassan Abdul Karim lagi. Saya setuju dengan kenyataan Datuk Hassan Abdul Karim ini. Dan memang benar, Malaysia adalah negara yang berdaulat, negara yang ikut undang-undang, negara yang ada hukum, ada undang-undang, kedaulatan undang-undangnya, keluhuran perlembagaannya luar biasa. Tapi macam yang dia tanya ini, kenapa sampai sekarang 4 buah kerajaan telah pun bersilih ganti, tapi masih gagal mengesan, mencari orang yang hilang ini? Kata Hassan Abdul Karim lagi, Amri Cemat juga hilang bertahun-tahun. Apa kesudahan ini? Sudah 4 kerajaan namun tak boleh selesaikan isu rakyat kita ini, kata beliau. Negara kita bukannya negara mafia. Kerajaan kena selesaikan, katanya ketika membahaskan laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam 2020 di Parlimen hari ini. Kata beliau lagi, kita tak payah fikir macam mana pesawat MH370 hilang. Tak tahu ke mana. Jalankan tugas. Mesti ada penyudah kepada episod ini. Tambah beliau lagi. Kemarin, Kementerian Dalam Negeri KDN menafikan kerajaan terlalu sensitif untuk mendedahkan laporan berhubung kehilangan Amri secara terhad kepada istrinya Nur Hayati Muhammad Arifin. Menterinya Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara berkenaan berada dalam perhatiannya dan akan dibawa ke peringkat atasan. Susulan Peguam Negara telah mengemukakan rayuan bagi penangguhan pendedahan laporan itu di mahkamah. Jadi, apabila Peguam Negara telah kemukakan rayuan dan mahkamah kemudian putuskan untuk stay of execution atau penangguhan diberikan, sudah tentu akan teliti perkara ini, kata beliau. Sebelum ini, jawatan kuasa siasatan ditubuhkan ketika Kerajaan Pakatan Harapan PH semasa Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Jadi, kita akan selesai satu persatu, kata beliau lagi.
Saya juga menolak sama sekali dakwaan atau tuduhan kerajaan sensitif atau tidak mahu mendedahkan laporan. Tidak timbul perkara itu. Proses berkenaan akan berlaku dan saya sendiri akan tengok perkara itu, katanya seperti dilaporkan media. Pada 6 Jun lalu, seorang saksi dalam kes kehilangan secara paksa membabitkan Pastuk Ho pada 2017 menyifatkan keseluruhan operasi itu dilakukan secara profesional. Peguam Rosan Celestine Gomez memberi keterangan untuk keluarga Ko ketika perbicaraan penuh berhubung saman mereka agar polis mendedahkan keberadaan Ko yang telah hilang sejak lebih 6 tahun lalu. Keseluruhan kerja dilakukan secara profesional. Mereka ada sumber. Saksi pertama itu memberitahu peguam kerajaan Gerald Gomez semasa pemeriksaan utama di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Sementara itu, Hassan meminta Suhakam menyatakan pendiriannya dalam siri laporan akan datang. Pendirian berhubung dengan penggantungan parlimen serta darurat dilaksanakan ketika pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Hassan juga meminta Suhakam menyatakan pendiriannya dalam siri laporan akan datang. Pendirian berhubung penggantungan parlimen serta darurat dilaksanakan ketika pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Pada waktu itu, kerajaan dipimpin bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu. Laporan pendirian Suhakam, apakah bersetuju dengan darurat dan setuju parlimen digantung? Jelasnya, penggantungan parlimen adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Saya sebagai rakyat biasa dan juga ahli parlimen, kata beliau lagi. Ini satu persoalan yang besar yang kita tunggu-tunggu daripada Suhakam, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Apa pendirian mereka tentang penggantungan parlimen serta darurat yang telah dilaksanakan ketika pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Pada waktu itu, kerajaan yang telah mengisytiharkan darurat parlimen dan juga mengisytiharkan darurat ialah pimpinan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu. Laporan pendirian Suhakam, apakah bersetuju? Laporkan pendirian Suhakam. Adakah bersetuju dengan darurat dan setuju parlimen digantung, kata beliau. Jelasnya, penggantungan parlimen adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Saya sebagai rakyat biasa dan juga ahli parlimen, kata Hassan Abdul Karim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe, tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.